Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 17 September bersama saya Fazril Hisham Afandi. Sumber minyak dan gas Sarawak akan ditambah nilai untuk membentuk rantaian nilai bagi menjana ekonomi yang lebih menyeluruh dan mempertingkatkan manfaat kepada Bintulu dan Sarawak keseluruhannya. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak tidak akan hanya mengeksport bahan mentah tetapi proses menambah nilai kepada sumber kami sentiasa dilakukan untuk menjana ekonomi negeri. Sarawak cannot depend heavily on the export of LNG to increase her revenue, and therefore we have to take the necessary step to ensure that our resources are value added right here in Sarawak. If we are to double the size of our economy from 136 billion ringgit to 282 billion ringgit and achieve a high income status by 2030. Beliau menjelaskan ke arah penghiliran industri minyak dan gas di Tanjung Kidurong, pembinaan sebuah loji pengeluaran metanol milik Sarawak sedang giat berjalan dan kini 66% siap dan dijangka akan memulakan operasi pada awal 2024. Katanya Bintulu juga akan menjadi pusat pengeluaran gas hidrogen dengan terlaksananya projek pengeluaran hidrogen yang diusahakan oleh konsortium 3 pelabur besar dari Korea Selatan yang disokong dan dibiayai oleh kerajaan Korea. Jelasnya gas hidrogen yang bakal dihasilkan sebagai bahan bakar hijau akan dibeli balik oleh pihak Korea, terutamanya industri keluli. Selain itu, Bintulu juga akan menyaksikan Petronas dan Shell membina 2 buah loji untuk memproses sour gas atau gas asli yang mengandungi banyak hidrogen sulfida yang disalurkan dari medan gas di luar pantai Bintulu. Premier Sarawak berkata demikian pada Majlis Sambutan Hari Malaysia 2022 peringkat negeri Sarawak di tapak lapangan terbang lama Bintulu malam tadi. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari dalam pada itu berharap kestabilan politik di Sarawak terus berkekalan untuk menyediakan ekosistem yang kondusif kepada pembangunan ekonomi. Katanya sebagai sebahagian daripada wilayah yang menumbuhkan Malaysia, Sarawak terus bersama-sama Malaysia dan membangun berdasarkan terma-terma seperti yang termaktub dalam Perlembagaan dan Semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan IGC. Majlis tersebut disempurnakan oleh Tuan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud. Di Miri, sambutan Hari Malaysia diisi dengan aktiviti kempen derma darah. Kempen itu diadakan selama 3 hari bermula hari ini di Institut Latihan Bulan Sabit Merah Malaysia Miri, merupakan anjuran bersama Persatuan Wartawan Utara Sarawak, Tabung Darah Hospital Miri dan Bulan Sabit Merah Malaysia Miri. Hadir menyempurnakan kempen berkenaan ialah Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin. Beliau dalam ucapan menyatakan menerusi kempen derma darah yang giat dilaksanakan di Institut Latihan itu sejak tahun 2020. Ekoran pandemik COVID-19, selain tabung darah di Hospital Miri, ia telah banyak membantu mengumpulkan keperluan darah di bahagian utara Sarawak. Jadi hari ini adalah ulang tahun yang ke-59. Dan kita berharaplah negara kita akan sentiasa aman, damai dan rakyat kita yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya kita akan sentiasa bersatu padu dan hidup dalam suasana yang harmoni. Selamat Hari Malaysia dan Bulan Sabit Merah Malaysia Miri branch has always worked to serve the community, and I urge everybody always to come together and help each other in the spirit of keluarga satu Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia pada hari yang ini. Harap masyarakat kita bersatu padu dan aman damai. Kempen derma darah hari ini yang bermula pukul 8.30 pagi hingga 1 tengah hari telah berjaya mengumpul 61 pen darah daripada 77 orang berdaftar. Golongan belia hari ini disaran untuk sentiasa memelihara perpaduan dan kesatuan tanpa mengira perbezaan agama, bangsa atau kaum. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau, Paulus Palu Gumbang berkata, langkah ini penting memandangkan Sarawak merupakan negeri contoh kepada perpaduan yang mempunyai lebih daripada 32 suku kaum yang dapat hidup bersama serta bertoleransi antara satu sama lain.
Paulus Palugumbang menjelaskan belia hari ini mudah terdedah kepada maklumat daripada media sosial yang belum tentu kesahihannya. Justru itu, belia yang juga pengerusi Saberkas Cawangan Batu Danau mengingatkan belia agar menyemak terlebih dahulu maklumat yang diterima daripada sumber yang betul sebelum ia disebarkan. Paulus berkata demikian pada perasmian Hari Keluarga Saberkas Cawangan Batu Danau bersempena sambutan Hari Malaysia 2022 di Limbang. Majlis tersebut turut dimeriahkan dengan pembarisan oleh 23 unit Saberkas Batu Danau dan disertai oleh kira-kira 300 ahli. Turut diadakan ialah penyampaian geran kepada 25 unit Saberkas di bawah Cawangan Batu Danau. 4 pos kawalan kini telah dan sedang dalam pembinaan di Sarawak bagi memperketat kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Indonesia. Panglima 3 Brigadier Jeneral Muhammad Kamil Abdul Latif berkata, 3 yang baru saja siap Julai lalu adalah pos kawalan Batu Kaya di Lubuk Antu, pos kawalan Padang Pan di Bau dan pos kawalan Sungai Pauh di Serian. Brigadier Jeneral Muhammad Kamil memberitahu satu lagi pos kawalan masih dalam pembinaan dan dijangka siap Oktober ini adalah di tapak Megah di Kapit. Beliau menjelaskan Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan kolaborasi Tentera Nasional Indonesia TNI baru-baru ini juga telah mengaktifkan 6 pos gabungan Malaysia Indonesia GAPMA iaitu pos GAPMA Biawak, Terbeduk, Lubuk Antu, Nanga Badau, Sajingan dan pos GAPMA Entikong. Katanya patroli terkoordinasi antara kedua-dua pihak juga akan dilaksanakan semula dalam mengukuh kerjasama rondaan, perkongsian maklumat dan memperketatkan keselamatan sempadan. Melaksanakan eksersis setiap tahun, ia akan mengukuhkan lagi hubungan kekeluargaan, hubungan kesaksamaan dan juga mutual understanding. So, bila kita maintain setiap tahun, kita akan lebih rapat dan melalui soft power inilah kita dapat menyelesaikan isu-isu persempadan yang berlaku semasa melakukan operasi di sempadan Sarawak Kalbar ni. Beliau berkata demikian dalam temu bual khas Sri Aman FM sempena Hari Malaysia di Sri Aman. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak menerima sebanyak 314 kes aduan pekerja terhadap majikan bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Menurut pengarah JTK Sarawak Awang Raduan Awang Omar, aduan yang diterima tersebut membabitkan aduan baki gaji tidak dibayar, majikan membayar gaji di bawah gaji minimum serta gaji kerja lebih masa yang tidak dibayar. Awang Raduan mendedahkan aduan itu turut membabitkan aduan pengajian pekerja bukan pemastatin serta lewat membayar gaji pekerja. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kuching. Dalam pada itu, Awang Raduan juga memberitahu bahawa pekerja juga boleh membuat aduan secara bertulis atau mengisi borang aduan pekerja dan mengemukakannya ke pejabat JTK berhampiran atau melalui pos, fax atau email jabatan di jtksarawak@mohr.gov.my. Justru itu, beliau mengingatkan majikan untuk menjaga hak dan kebajikan pekerja, terutamanya pematuhan terhadap Perintah Gaji Minimum 2022 serta keperluan untuk mendapatkan lesen pengajian pekerja bukan pemastatin. Ini terutama bagi majikan yang mengaji pekerja bukan pemastatin di negeri ini. Tegasnya, mana-mana majikan yang melakukan kesalahan yang melanggar mana-mana peraturan undang-undang pemburuhan akan diambil tindakan pendakwaan dan jika disambit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM10,000. Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan bersedia memberikan sokongan dan bantuan kepada peminat sukan ekstrim payung terjun di negeri ini dalam usaha untuk mengembang selain menarik lebih ramai penyertaan dan peminat sukan tersebut. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, untuk menerima bantuan seumpama itu, ia memerlukan persatuan tersebut berdaftar. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan ramai peminat sukan ekstrim tersebut di negeri ini namun tidak ramai yang serius berikutan ia memerlukan latihan khusus. Katanya, sekiranya ada akademi atau individu tampil untuk melatih mereka yang berminat, Kerajaan Sarawak sedia membantu. If they have the proper registered association and they are willing to train and
even if they are to come for assistance from the state government, I'm very sure we are willing to assist, because any kind of sports is good for the enthusiasts, it's good for especially the youth. Beliau ditemui media selepas melancarkan program Sibu International Base Jump di dataran Tun Tuanku Haji Bujang di Sibu. Sementara itu, Presiden Kelab Sukan Payung Terjun Kenyalang Sarike, Kasim Ahmad Rahim memberitahu penganjuran acara itu kali ini berjalan lancar dengan keadaan selamat. Mengenai kelab yang diterajuinya, ia telah berjaya menarik hampir 100 keahlian sejak kelab itu ditubuhkan. Bagaimanapun, katanya, kemudahan seperti pesawat dan juruterbang berkelayakan untuk menggugurkan penerjun dari udara masih tiada di Sarawak. Kalau tak boleh juga kita buat di sini, mungkin saya akan bawa peserta tersebut ke Semenanjung. Yang mana di Semenanjung ada dia punya peralatan-peralatan tertentu ataupun kemudahan untuk melakukan penerjunan. Jadi setakat ini kita di Sarawak agak terhad. Katanya, ahli kelab itu kini disertai oleh ramai bekas komando dan jurulatih sukan payung terjun yang berpengalaman. Seorang lelaki tempatan berumur 34 tahun dihukum penjara selama 10 bulan serta dikenakan denda RM5,000 selepas didapati bersalah dalam beberapa kes samun dengan kaedah melanggar kenderaan mangsa. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Ashmon Bajah dalam satu kenyataan berkata, pihak polis telah membuka sebanyak 6 kertas siasatan berkaitan 6 laporan kes samun sejak 1 Julai lalu. ACP Asmon Bajah menjelaskan modus operandi suspek tersebut adalah dengan melanggar kenderaan mangsa dan berpura-pura untuk berbincang sebelum bertindak menyamun mangsa. Tambahnya, pasukan khas yang diaktifkan pada 29 Ogos lepas oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching telah berjaya mengesan serta menangkap suspek di sebuah kampung di kawasan Asarjaya, Kota Semerahan. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 392 Kanun Keseksaan iaitu samun tanpa senjata api serta 379 Kanun Keseksaan iaitu mencuri. Suspek juga katanya mempunyai 4 rekod siasatan lampau. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 17 September berakhir di sini. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.